warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. DAG 3335 tak tutup lampu. DAG 3335 lampu tidak tutup. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pelan tak? Cepat pelan apa? Dia bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Yang ni ceramah saya yang lebih kurang yang kelima selepas saya aksiden pada bulan 1 awal tahun lalu, yang mengorbankan seorang
kawan Ustaz Murtada Yusof. Dan ketika itu dari segi rekod perubatan saya lebih kritikal daripada beliau. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang yang kedua untuk saya bersama-sama hidup di atas muka bumi Allah, meneruskan tanggungjawab sebagai salah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan amanah berkongsi ilmu yang serba sedikit yang ada pada saya. Dan alhamdulillah sehingga ke malam ini saya sebenarnya tidak lagi diizinkan untuk berceramah. Ni langgar peraturan lah ni. Sebab tu baru dalam tempoh 5 bulan ni baru 5 ceramah lah yang saya isi. Sebab dia boleh bahayalah. Maksudnya sinar itu menyebabkan leaking, ayam otak turun. So tak boleh tekan kepala. Tapi semua tu saya buat juga. Saya mesyuarat, saya uruskan sekolah, saya main ceramah. Tapi ceramah tak boleh banyak lah dan tak boleh lama. Kemudian bahu saya pun dipasang besi dan skru. Iron Man lah ni, separuh. Jadi jangan kasar sangat tuan. Ada yang peluk saya, kemudian saya tolak pakcik nak jatuh sebab dia tekan sini. Jadi jangan terlalu agresif lah kalau salam tuan-tuan. Itu yang pertama. Alhamdulillah sihat walafiat, walaupun belum sepenuhnya, dengan keberkatan banyak doa daripada orang Islam Malaysia ni. Daripada saya sepatutnya bersama dengan Ustaz Murtada di alam barzakh, hak tajuk malam ni. Sebab saya lebih kritikal daripada beliau. Tapi banyak keajaiban yang Allah SWT bagi, dan saya dapat merasakan keberkatan doa daripada umat Islam yang begitu banyak yang datanglah untuk membuatkan rekahan itu bercantum sendiri. Dan banyak lagi lah, 6 jenis sakit lah yang saya dapat itu. Semua dah sembuh, tinggal lagi otak dengan bahu sikit insyaAllah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, tahniah kepada semua rakyat Terengganu dengan kerajaan baru yang akan dilantik malam ni lah. Malam ni insyaAllah. Itu yang kedua lah yang saya nak sebut. Dan ada orang tertanya-tanya dalam alam barzakh nanti malaikat tanya ke kamu undi siapa? Yang tu saya tak tahu jawab. Sebab soalan-soalan di alam barzakh Nabi dah sebut secara jelas. Tapi kalau di mahsyar, adakah kamu akan disoal kamu undi siapa? Itu ya, akan disoal. Sebab di mahsyar ini 10 sen daripada mana kamu dapatkan pun akan disoal, apatah lagi siapa yang kamu pilih untuk mentadbir di kawasan tempat tinggal kamu. Pasti disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui puluhan hadis-hadis sahih yang Nabi cerita tentang persoalan-persoalan kecil di mahsyar. Antaranya jarum yang kita pinjam dan tidak dikembalikan, itu juga akan dijadikan satu kes di mahsyar, satu file kes di mahsyar, jarum je. Sehingga Nabi sebut dalam hadis yang kedua, saya sebut dua aja, bahawasanya dibawa seorang qadhi yang adil, yu'ta bil qadhil adil, dibawa seorang qadhi yang adil, hakim yang menjatuhkan hukuman itu ini yang adil.
dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia menyesal. Kalaulah dulu di dunia dia tidak pernah mengadili walaupun satu kes yang membabitkan sebiji buah kurma, apabila dia melihat betapa beratnya penelitian persoalan yang diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebiji kurma. Kalau memilih pemimpin, yang tu benda yang 1000 kali lebih besar, yang pasti disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah orang-orang yang memilih kerana Allah, yang memilih kerana niat untuk menyebarkan Islam, yang memilih pemimpin dengan niat supaya pemimpin itu menegakkan syariat Islam di atas muka bumi Allah, dan itu pasti disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang seterusnya, yang ketiga ialah berkaitan dengan Ramadan. Saya muqaddimah Ramadan sikit. Sebab hari ini dah hari Khamis, kita akan mula tarawih pada hari Rabu dalam Khamis minggu hadapan. Dekat dah. Puasa pun dah banyak kali dah. Dah tahun ni umat Islam dah berpuasa dah masuk 1439 Hijrah. Orang Islam mula puasa tahun 2 Hijrah. Orang Islam mula puasa bersama Rasulullah tahun Nabi Muhammad lah. Kalau umat Nabi lain dah puasa lama dah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana puasa itu wajib kepada umat sebelum kamu. Umat Nabi Musa ada puasa, umat Nabi Sulaiman ada puasa, umat Nabi Yusuf ada puasa. Adapun umat Nabi Muhammad mula puasa 2 Hijrah. 2 Hijrah. Malam ni, tahun ni punya Ramadan 1439 Hijrah. Bermaksud umat Nabi Muhammad telah berpuasa Ramadan 1438 kali. 1438 kali. Sudah begitu banyak. Rasulullah mula puasa Ramadan tahun 2 Hijrah. Nabi wafat tahun 11 Hijrah, dan Nabi tidak sempat berpuasa tahun 11 sebab Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Ramadan ke belakang, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi Ramadan tak sempat. Nabi mula puasa 2 Hijrah, Nabi wafat 11. Kalau saya tanya soalan, berapa kali Rasulullah berpuasa Ramadan? Siapa jawab betul boleh balik awal. Berapa kali Rasulullah berpuasa? Senang je ni. Nak akal sikit je. Tahun 2 Nabi puasa sekali. 3, malu saya cop silap tangan ni. Orang dah nampak. Hari tu nak mengundi tu, lepas sebelum masuk tangkap pakat rumun, tangkap gambar lah apalah, jadi masuk-masuk celup. Lupa. 2 Nabi puasa, 3 Nabi puasa, 4 Nabi puasa, 5 Hijrah Nabi berpuasa, 6, 7, 8, 9, 10 Nabi berpuasa, 11 Nabi wafat. Nabi berpuasa Ramadan 9 kali. 9 kali Nabi bertemu dengan Ramadan, dan sudah pasti Nabi bertemu dengan Lailatul Qadar sebanyak 9 kali. Satu Lailatul Qadar 1000 bulan. 9 kali Rasulullah Lailatul Qadar 9000 bulan. Pahala Nabi pada Lailatul Qadar sahaja. 9000 bulan ataupun 9 kali Ramadan, nak banding dengan kita dalam masjid malam ni, kita banyak lagi. Betul tak tuan? Hari malam ni umur berapa? Umur 40. Berapa kali Ramadan? 25 kali Ramadan. Nampak? Berapa kali Allah berikan Lailatul Qadar dalam hidup kamu? Yang ni persoalannya. Ingat balik. Setiap kali 20 Ramadan ke atas, kita lebih sibuk, lebih kalut, lebih risau tentang keadaan di rumah, adik-beradik, sanak saudara, cucu kita, kuih-muih di rumah.
dan kesemuanya melepaskan Lailatul Qadar. 30 tahun macam tu. Tahun lepas macam tu, cuba ingat. Ni Ramadan tahun lepas, malam ke-20 macam ni kan ramai? 20 ke atas macam ni kan ramai? Ni sampai belakang ni. Berapa 1000 orang kan ni? Tak. Ke mana? Di mana Lailatul Qadar dan Qiyamul Lail kita? Di Giant, di Kamdar, Ogi kita. Allah bagi peluang kepada Rasulullah 9 kali je Ramadan. Haji sekali je Rasulullah, haji sekali je. Kita haji dah 3 kali. Umrah sudah melebihi 6. Ramadan pada malam ni umur kita 50, sudah 35 Ramadan Allah bagi. Maksudnya 35 Lailatul Qadar yang telah terlepas. 35,000 tahun, 35,000 bulan punya pahala sudah terlepas. Nak lepas lagi ke malam ni? Tahun ni? Adakah akan terlepas lagi tahun ni? Maka buat persiapan awal. 20 Ramadan ke atas, yang paling banyak pendapat para ulama berlaku Lailatul Qadar, kita buat persiapan. Kuih raya beli siap-siap, rumah, kelengkapan rumah siap-siap, baju raya beli siap-siap semua. 20 malam yang ke atas adalah malam yang paling sibuk kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk mereka beribadah di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. 20 ke atas, satu Lailatul Qadar. Yang kedua, kita ambil masing-masing ambil peluang. Bila Nabi sebut sesiapa yang menyediakan makanan berbuka puasa, man fattara sa'iman kana lahu ka ajri as-sa'im min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Sesiapa yang menyediakan makanan berbuka untuk seorang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala seperti seorang yang berbuka, yang berpuasa. Pahala penuh. Kita katalah pahala berpuasa RM1,000,000. Hari itu kita berpuasa dan kita sediakan makanan berbuka untuk seorang, maka kita mendapat RM1,000,000 dan RM1,000,000. Dia pahala puasa ni dia unik, sebab pahala itu untuk Allah. Semua ibadat lain pahala untuk Allah. Kenapa Allah sebut illa saum fa innahu li, kecuali pahala puasa kerana ia untuk aku? Kenapa Allah hanya sebut puasa ia untuk aku? Jawab para ulama, kerana pahala puasa, ketika mana pahala-pahala lain dibahagikan kepada orang lain yang kita buat zalim, yang kita hutang duit dia tak bayar, yang kita ambil duit dia secara zalim, yang kita kutuk dia kita tak pernah minta maaf, pahala ibadat kita dipindahkan kepada mereka. Ini cerita mahsyar. Kata para ulama, kecuali pahala puasa. Illa saum, pahala puasa tidak diganggu. Allah simpan itu untuk aku. Itu maksud pahala puasa itu untuk aku. Hebat nah puasa Ramadan, hebat. Kenapa Allah asingkan puasa Ramadan? Sebab ibadat lain kalau orang tanya kita dah semayang ke belum? Kita kata dah. Kalau orang tu duduk dengan kita daripada pukul 12 sampai pukul 5, dia duduk dengan kita tak semayang zuhur. Bila dia tanya dah solat ke belum, kita tak boleh tipu, sebab solat dia melibatkan ibadat. Berdiri, rokok, orang nampak dengan mata, solat. Itu juga mengeluarkan zakat. Kita tak boleh bohong orang yang paling rapat dengan kita, sebab keluar zakat ni dia melibatkan perbuatan keluarkan duit. Orang nampak amount zakat yang kita keluarkan, orang nampak perbuatan kita keluarkan zakat. Kita boleh tipu orang. Adapun puasa Ramadan, kalau puasa Ramadan tuan-tuan, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kita sahaja yang boleh. Maksudnya kita duduk dalam rumah kita boleh makan, tetapi kita boleh jaga amal puasa itu untuk tak makan walaupun kita duduk seorang, dan kita terus berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi yang kedua tadi ni saya nak sebut Ramadan ni, Ramadan. Saya sebut sikit je. Sekali baru kita masuk tajuk yang barzakh itu ni. Sesiapa yang sediakan makanan berbuka kepada orang lain, Allah bagi kepada dia seperti pahala seorang. Kalau seorang lah. Kalau 10 orang, maka dia mendapat pahala 10 orang berpuasa. Nabi tambah beberapa perkara. Nabi tambah 2 benda. Kata Rasulullah dalam hadis ni, Nabi sebut min ghairi, tanpa dikurangkan sedikit pun pahala puasa seorang yang berpuasa. Macam ni maksud dia. Kita puasa, contoh dapat RM1 juta Allah bagi. Contoh nanti kita sediakan makanan berbuka untuk satu orang yang berpuasa, dapat lagi RM1 juta. RM1 juta itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, tidak dikurangkan sesen pun, seperti mana pahala seorang berpuasa. Itu maksud dia. Kalau kita sediakan makanan untuk seorang berbuka, orang tu dapat RM1 juta, maka RM1 juta itulah yang ditambah kepada kita tanpa dikurang RM1 pun. Besar. Disediakan makan orang berbuka besar. Orang Melayu buat tak? Jawapannya buat. Dulu banyak, sekarang susah. Iaitu sebelum berbuka bagi kuih kepada jiran. Betul tak? Banyak. Dan mesti lagi nak balas balik, mesti isi kuih balik. Isi kuih juga. Jiran kita bagi karipap, kita pun bagi, tak pandai sebut donat. Kan, sebab nama tu kadang berbeza. Kita pun bagi. Tetapi selama ni kita bagi kuih sedekah kepada jiran, kita tak pernah niat ini untuk makanan mereka berbuka. Tak pernah. Kenapa bagi? Sajalah bulan puasa ni buat kuih banyak. Lah, rugi. Dia bagi alasan saja sebab buat kuih banyak. Bagi pilah kat jiran-jiran. Allahu Akbar. 3 pinggan dia bagi, 5 biji, 15 biji untuk 15 orang berbuka. 15 orang berbuka. Tak pernah selama ni dia niat yang ni untuk makanan berbuka. Kita niat sebagai makanan berbuka puasa jiran-jiran kita. Subhanallah. Nampak tak rugi kalau tak dapat? Tak ambil ilmu. Alam ni dapat. Tiap-tiap kali buat kuih, lebihkan. Seperti yang Rasulullah sebut, setiap kali kalian masak, lebihkan kuah dan isinya. Bagi sikit kat jiran yang bau. Takat mana jiran yang bau tu, bagi. Jenuh. Kan? 10 buah rumah bau, gulai kita buat, 10 buah rumah. Itu adab berjiran. Jadi orang Melayu kita buat bagi makanan berbuka kat orang lain ni, cumanya kita tak pernah berniat. Rugi sangat. Mulai tahun ni pakat-pakat buat, bagi pada jiran-jiran. Ada sahabat tanya, ni benda kedua, tentang perkara pergi buka puasa. Sahabat-sahabat yang susah bukan sebab malas bekerja, seperti Sayyiduna Abu Hurairah dan juga puluhan sahabat yang lain yang terkenal sebagai Ahlus Suffah. Tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, tanya kat orang di mana tempat Ahlus Suffah. Dia belakang Raudhah tu, di sebelah sini. Kalau kiblat menghadap sana, di sebelah sini. Kira maqam Rasulullah tapi daripada belakang. Kan? Daripada belakang. Situlah tempat Ahlus Suffah. Dia ada ketenangan dia yang tersendirilah. Tempat-tempat yang barakah ni, kita pergi duduk tu, tapi kena tahu lah, kan, ni tempat apa, ni tempat apa. Tuan-tuan sekalian, bila Nabi sebut siapa yang menyediakan makanan kepada seorang untuk berbuka, dia mendapat pahala seperti seorang berpuasa. Sahabat-sahabat yang susah ni tanya, ya Rasulullah, kami ni miskin dan kami hanya mampu untuk memberikan seteguk air saja, ataupun sebiji kurma saja. Maka Nabi pun sebut, walaupun sebiji kurma, walaupun seteguk air. Nampak tuan? Maksudnya tak syarat satu hidangan penuh nasi yang ada lauk yang tu RM6 tuan. RM5.5, RM6. Nasi tomato dengan ayam pun RM6.5, RM7.
Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang susah ni, yang miskin ni, miskin sebab menuntut ilmu. Sahabat-sahabat ahli sufah bukan miskin kerana malas bekerja, tidak. Miskin kerana bersama dengan Rasulullah menuntut ilmu. Ya Rasulullah, kami boleh bagi sebiji kurma aja. Nabi kata, walau tamratan, walaupun sebiji kurma. Maka alhamdulillah, kita ada peluang. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dan berapapun gaji kita, insya-Allah, no? Lagi cerdik tuan-tuan, lagi cerdik. Tuan-tuan pusing Kuala Terengganu ni cari 10 masjid yang buat majlis berbuka puasa. Banyak tak? Memang banyaklah zaman hari ni. Tak takutlah. Bukan buka puasa, sahur. Masjid, sebahagian masjid sahur dan berbuka disediakan sepanjang Ramadan. Yang tu saya seronok. Satu perubahan yang sangat positif. Orang Melayu di Malaysia dulu pulun untuk buat more pahala juga tuan-tuan. Tetapi ada satu yang jauh lebih besar, berkali-kali ganda lebih besar, menyediakan makan berbuka. Hari ini trend more sudah kurang. Tak tahulah, di tempat saya hampir tak ada. Dan masyarakat dengan tarbiyah yang dibuat oleh para pendakwah, mereka ubah daripada more kepada sediakan tajaan berbuka dan tajaan bersahur. Itu lagi baik, terbaik. Tuan-tuan cari 10 masjid di Kuala Terengganu ni yang buat majlis berbuka puasa, bagi sekampit beras. Satu masjid. Subhanallah. Berapa ratus orang tuan-tuan sehari buka puasa? Allahu Akbar. Sekampit beras aja. Niat sekampit beras ni, ya Allah, untuk sebulan. Kan? Untuk sebulan dibahagi-bahagilah kan. Memanglah sehari habis sekampit tu, tapi kita niat beras kita dibahagikan untuk 30 hari berbuka puasa. Bukan banyak mana tuan. Kena kreatif. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam untuk mendapatkan redha dan juga kedudukan yang tinggi di sisi Allah dalam syurga Firdaus hari akhirat nanti, orang Islam berlumba-lumba, berseni dalam melakukan ibadat kepada Allah Taala. Fikir macam mana nak buat. Kalau cari tempat-tempat ataupun sekolah-sekolah agama ataupun mak-mak tafiz bawa, pergi tanya dulu. Seeloknya tanya terlebih dahulu. Telefon murid pun guru, nak bawa beras ke, nak bawa apa. Kalau semua bawa beras, malam ni saya umum beras, semua bawa beras kan. Kemudian jadi macam tempat kami, beras sampai terlampau banyak, nak kena upah orang pula untuk agihkan beras tu balik. Cari orang susah pula. Dia dah jadi terlampau, sampai tak ada ruang, sampai dah jadi buruk beras tadi. Tu yang kedua tentang Ramadan. Jangan lupa tuan-tuan, ni benda-benda besar tentang Ramadan. Yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Ramadan ni ialah Al-Quran. Itu yang terakhir yang saya nak sebut malam ni. Ramadan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Siapa yang belum lagi boleh baca Quran, malam ni kena mula. Siapa yang boleh baca Quran tapi tak boleh lagi nak pegang setiap hari, maka malam ni juga kena mula. Kenapa tuan-tuan? Sebab Quran ni yang saya pegang ni, Quran ini kalamullah. Maka beza Al-Quran yang kita baca tu, bukan kertas ni, yang kita baca tu, perbezaan Quran itu dengan meja ini, dengan masjid ini, dengan langit, dengan kipas, dengan bukit bukau, seperti mana bezanya Allah dengan kita. Beza tuan-tuan, beza sangat. Perbezaan kemuliaan Allah dengan kita, begitulah perbezaan kemuliaan Al-Quran dengan makhluk lain. Kerana Quran kalamullah. Ini apabila Quran turun
dibawa turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Seketul. Maksudnya bukan satu buku macam ni, 114 surah. 114 surah daripada Lauh Mahfuz bawa ke langit dunia. Allah arahkan Jibril alaihissalam, wahai Jibril, pergi ambil Al-Quran ke semuanya, pindahkan ke langit dunia. Pada bulan Ramadan, maka jadilah Ramadan sebagai penghulu kepada semua bulan yang Allah ciptakan. Tuan-tuan tengok kemuliaan Al-Quran. Dan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam turunnya Al-Quran, maka jadilah Lailatul Qadar sebagai penghulu kepada semua malam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang bertugas untuk membawa Quran turun ke bawah, dengan kemuliaan Quran terlantiklah Jibril alaihissalam sebagai penghulu segala malaikat. Tuan-tuan tengok Quran. Dan apabila Quran itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas kemuliaan Quran itu, maka terlantiklah Rasulullah sebagai penghulu segala nabi dan rasul. Dan ketika mana Quran itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat umat Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik umat yang pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas muka bumi ini. Semua dengan Al-Quran. Dan ketika mana satu orang itu hidup dengan Al-Quran, apabila datang malaikat Munkar dan Nakir kepada dia. Tuan-tuan, ini cerita barzakh. Ketika seseorang itu hidup dengan Al-Quran, dengan ni, walaupun sehari satu ayat yang dibacakan, bukan semuka tuan, satu ayat cukup, maka menjadilah Al-Quran itu sebagai penghalang daripada orang itu untuk diazab diazab oleh malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Quran. Sehingga ketika Munkar dan Nakir tadi dia datang, dia cerita barzah ni tuan-tuan, saya sebut tuan-tuan, ada orang azab barzah terlepas, tetapi mahsyar belum tentu. Ada antaranya mereka yang meninggal pada hari Jumaat. Yang ni special hadiah Allah bagi. Fasik, dia Islam, tak pernah murtad, tapi fasik. Allah bagi hadiah dekat dia, meninggal dalam Jumaat, maka dia terlepas azab kubur. Barzakh belum, azab kubur, mahsyar belum tentu. Yang ni yang disebut oleh Rasulullah. Entahlah. Jadi dengan Quran, kemuliaan Al-Quran, ada orang dia terlepas daripada azab kubur ketika Munkar dan Nakir datang daripada arah kakinya nak azab dia. Maka datanglah surah yang disebutkan oleh Rasulullah, terkenal sebagai surah yang menyelamatkan tuannya daripada azab neraka, iaitulah surah Al-Mulk. Yang ni kita pernah sebut, saya rasa saya pernah sebut di sini. Tabarakallazi biyadihil mulk. Hadisnya hadis hasan, yang Nabi sebut ni hadis A, grade dia A, hasan. Malaikat Munkar Nakir datang daripada arah kaki orang tu, walaupun fasik, tapi dia pengamal surah Al-Mulk. Maka surah ini datang berdepan malaikat Munkar dan Nakir dan mempertahankan tuan dia. Dia kata, tuan aku ni membaca surah Al-Mulk, membaca aku. Kemudian malaikat datang dari arah kanan, surah tu datang ke arah kanan. Malaikat pergi ke arah kiri, nak pukul tuan ni, maka surah itu datang daripada arah kiri. Kemudian malaikat pun datang daripada arah yang terakhir, iaitulah daripada arah kepala. Maka surah itu pun datang mempertahan dan melindungi tuannya daripada arah kepala. Tuan-tuan, benda yang boleh selamat satu orang daripada azab yang Allah suruh hanyalah Al-Quran sahaja. Ni kehebatan ni.
di dunia sampai dalam syurga. Habis di alam barzakh, malaikat Israfil pun tiup sangkakala yang kedua, semua kita dan saya akan bangun. Kita berjalan menuju ke mahsyar. Sekali lagi Al-Quran akan mempertahankan Tuhan mereka. Maksud Tuhan tu maksudnya mereka yang selalu menghidupkan bacaan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Ni Quran. Belilah tuan-tuan lebih sikit. Dalam kereta tak satu, di pejabat letak satu, di rumah letak satu. Senang, bila tengok boleh terus pegang. Isteri turun ke market, selalunya kita tahu dah 40 minit kita duduk dalam kereta. Sampai di barzakh, sekali lagi saya rasa saya pernah sebut, dalam keadaan tidak ada manusia yang mengangkat hadapan Allah kerana takut dan gerun mahsyar. Kesemua makhluk termasuk Nabi dan Rasul menundukkan pandangan di mahsyar macam ni. Apabila dipanggil Ahlul Quran, panggil nama dia pergi depan, dia Ahlul Quran. Tetapi manusia tak lepas daripada melakukan dosa, tetap selama mana kita bukan Nabi dan Rasul. Datang Ahlul Quran, cek dosa ada. Sebelum dia mula bercakap, orang yang dipanggil Ahlul Quran ni, yang dipanggil sebelum dia mula bercakap, tampil surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kata Rasulullah, Baqarah dan Ali Imran ini bertindak sebagai peguam bela kepada orang itu. Dia berhujah di hadapan Allah. Dua surah ini berhujah di hadapan Allah sehinggalah Tuhan itu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Tak payah cakap dah. Orang lain di padang mahsyar yang berjumlah berapa belas bilion manusia, kesemua mesti bersoal jawab. Kenapa kamu buat begini? Kenapa kamu buat begini? Jawab. Kecuali Ahlul Quran. Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Yang belum pandai baca, malam ni mesti mula dengan Iqra' satu ataupun sebagainya. Mesti mula. Rugi dia. Jadi masuklah orang dalam syurga, masuklah orang dalam neraka. Di dalam syurga tidak dibenarkan ibadah. Yang ni saya rasa semua orang tahu maklumat ni. Tidak ada ibadah. Bahkan tidak dibenarkan beribadah dalam syurga. Tidak dibenarkan solat, tidak dibenarkan haji, tidak dibenarkan puasa dalam syurga. Tak benar. Allah akan larang siapa yang solat. Ada hadis. Sebab solat, puasa dan ibadat hanya di dunia saja. Di dalam syurga aku nak semua orang bersihat, berjalan, bermakan dan sebagainya. Nampak tuan? Allahu Rabbi. Inilah akhirat tuan, inilah akhirat. Dan hanya satu-satunya ibadah yang dibenar dan dikekalkan oleh Allah sampai di dalam syurga. Ada hadis hadis sahih, ialah Ahlul Quran. Mereka boleh membaca Al-Quran sampai ke dalam syurga, bukan kerana mereka beribadah dengan bacaan itu, kata Rasulullah, walakin yataladzadzuna biqiraatiha. Mereka bersedak-sedak, berenak-enak, berseronok dengan bacaan itu kerana teringatkan bacaan Al-Quran itu ketika hidup di dunia dulu. Tuan nampak Quran? Tuan nampak kebesaran Quran? Daripada sebelum Quran turun, duduk di Lauh Mahfuz, sampai dia turun ke dada Jibril alaihissalam, sampai dibawa turun ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadi mulia, sampai dibawa kepada dada-dada umat Nabi Muhammad SAW, maka ia menjadi mulia, sampai dibawa oleh umat Nabi Muhammad masuk ke alam barzakh, umat itu menjadi, orang itu menjadi mulia, sampailah Quran itu dibawa ke mahsyar, maka orang itu menjadi mulia, sehinggalah Al-Quran itu dibawa ke dalam syurga. Allah tidak melarang pemilik Ahlul Quran itu untuk mereka mendendangkan bacaan Al-Quran itu di dalam syurga.
Ini kehebatan dan keagungan Al-Quran yang selalu saya pesan di mana-mana pun sementara kita hidup ni, jangan tinggal. Quran ni kalamullah yang cukup besar dia punya fadilah dia. Azan kah? Azan. Kita beri laluan pada azan. Bismillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beramah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. شرف درجة العالي وبعضكم. Satu hari Rasulullah SAW berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi tanya, "Man minkum ra'a ar-ru'ya al-lailah?" Siapa yang bermimpi semalam? Ada sahabat jawab, ada
Kemudian Nabi minta untuk ceritakan. Begitulah kerap Nabi bersoal kepada para sahabat tentang mimpi, yang sebahagian mimpi sahabat menjadi syariat. Antaranya mimpi tentang azan oleh Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Sahabat yang bermimpi tentang azan, tuan. Azan ni. Nama dia Abdullah bin Zaid. Dia yang mimpi malaikat datang. Kemudian malaikat ajarkan dia Allahu akbar, Allahu sampai habis, sampai la ilaha illallah. So dia cerita kepada Rasulullah. Rasulullah kata itulah azan. Untuk sebagai seruan untuk menghimpunkan umat Islam solat berjemaah. Abdullah bin Zaid. Kemudian baru datang Sayyidina Umar, mimpi perkara yang sama. Dua orang sahabat mimpi tentang azan. Jadi mimpi ni satu benda yang ada asas dalam Islam. Tapi dia ada peraturan dia. Tak boleh semua orang siapa-siapa pun mimpi dijadikan dalil, tak boleh. Dia ada peraturan yang ketat. Jadi Rasulullah tanya. Kemudian ada satu hari Nabi tanya, sahabat kata, seorang sahabat pun tak jawab. Maka Nabi kata, semalam aku bermimpi. Dua orang lelaki memegang tangan aku dan bawa aku pergi ke Baitul Maqdis, Palestin. Yang mimpi Rasulullah. Sampai di Baitul Maqdis, aku sampai di satu tempat, aku melihat di sana adalah tempat azab. Ni azab kubur ni, tajuk azab kubur dah ni, tuan. Sekali saya berhenti, tuan buat heran pula, ni masuk dah. Kan? Nak berhenti dah. Nabi tengok aku sampai di tempat itu, Baitul Maqdis, tempat azab. Lalu aku sampai di satu tempat, orang-orang situ diazab dengan dilentangkan tubuh mereka, badan mereka lentang. Lalu orang-orang yang berdiri memegang batu-batu yang besar. Lalu dihempapkan batu besar itu, maka pecahlah batu, pecahlah kepala orang itu. Ini bukan simbolik. Pecahlah batu besar itu dan pecahlah kepala orang itu. Pecah. Ketika orang yang menghempakkan batu itu mengutip kembali ketulan-ketulan yang pecah, kepala itu sedang bercantum. Itulah gambaran, tuan. Allahu Akbar. Bukan mimpi, tuan, sakit macam kita sakit ni. Dia bukan mimpi macam kita sakit di dunia ni. Tetapi dia azab yang pedih. Sebab tu Allah sebut walahum azabun alim. Bagi mereka kami sediakan azab yang pedih. Macam mana azab pedih tu? Yang saya sebut ni, seantaranya dah bercantum balik batu tadi, dihimpun balik jadi batu besar balik, kepala tu bercantum sendiri balik. Orang yang berdiri tu dia hempak balik batu tadi, pecah lagi. Tadahdahal hajar, Nabi kata batu pun pecah, kepala pun pecah. Kemudian Nabi tanya, dia kata, apa yang mereka ni lakukan, dosa yang mereka buat? Dua orang lelaki ni kata, intaliq, jom kita berjalan, ada banyak lagi kami nak tunjuk. Tu bahasa sedap kita lah. Intaliq, jom kita bergerak, ada banyak tempat lagi kami nak tunjuk. Saya cerita sikit ya, tuan-tuan. Satu. Yang kedua, Nabi kata kami sampai satu tempat, orang-orang di situ kesemuanya memegang pisau sabit, pisau yang berbentuk macam separuh U tu. Lalu dia pun pegang hulu ujung tu, diletakkan di sebelah bibir kanannya mata pisau, tak, lalu ditarik, Nabi kata hatta yablugha qafah, sehingga sampai ke lehernya. Dia tarik ni, belah ni, dia belah sini sampai ke leher. Kemudian pisau tu dipindahkan belah kiri. Dia sendiri buat, bukan orang buat. Dia sendiri pegang, lalu dia tarik di sini, di bibir belah kiri sampai ke belakang. Nabi kata ke belakang itu sampai mencecah lehernya. Kemudian dia berhenti. Kemudian belahan itu bercantum, kata Rasulullah, yarji'u kama kan. Nabi sebut dalam hadis. Kedua-dua belahan mulut kanan dan kiri yang tadi ni, orang Kedah kata mengelebeh. Tu dia. Mengelebeh ni dia jatuh. Mulut tu dah jatuh dah. Kemudian dia kembali.
Dia ambil balik pisau tadi. Ketika itu juga, bukan selepas sehari, ketika itu juga dia letakkan pula di sebelah ni, dia tarik ke belakang ni. Tuan-tuan, sakitlah tuan-tuan. Sakitlah. Sebab tu Allah sebut azab yang pedih. Azab yang cukup pedih. Kemudian Rasulullah kata, siapa mereka ni? Apa dosa yang mereka lakukan? Kedua-dua lelaki tadi kata, ya Muhammad intaliq, wahai Muhammad, jom kita berjalan, ada banyak lagi kami nak tunjuk. Lalu Nabi sampai di dalam sebuah rumah api yang besar. Kalau tuan-tuan pernah pergi umrah, tempat orang bakar roti tu, dia letak arang dalam tu, kemudian dia naik macam tinggi tu, dia panggil tanur dalam bahasa Arab. Tanur, itulah tanur, tempat bakar roti tu. Nabi sebut tanur. Nabi kata tanur itu besar, di dalamnya penuh dengan manusia. Tiba-tiba api itu menjulang. Ketika api itu menjulang marak ke atas, dia membawa bersamanya di puncak api itu adalah manusia-manusia, lelaki dan perempuan yang telanjang bulat kesemuanya. Melambung sekali dengan api. Bukan angin kan, api itu yang bagi melambung naik, orang duduk di atas. Bila turun api itu, jatuh orang-orang ni. Rasulullah pun tanya, siapa mereka ni? Apa dosa yang mereka buat? Kedua lelaki tadi kata, wahai Muhammad, ada banyak lagi kami nak tunjuk, bergerak. 3, 4 cukup lah. Nabi pergi satu tempat sungai. Sungai daripada darah. Nahrun min damin. Sungai darah tuan. Sungai darah. Lalu berenang-renanglah orang di dalam sungai itu. Ketika mana mereka keletihan, tuan-tuan, berenang dalam sungai darah. Ketika mana mereka keletihan, mereka pun menghampiri ke tebing. Tiba-tiba di tebing itu telah pun bersedia mereka-mereka yang memegang ketulan-ketulan batu dan melemparkan masuk ke dalam mulut mereka, lalu terbelahlah mulut mereka. Baling betul-betul mulut. Nabi sebut baling tu tepat ke mulut, pecah mulut. Pom jatuh balik dalam sungai tadi. Pergi ke dasar, ke tengah balik, bangun, bukan bangun, maksudnya timbul balik, berenang balik, letih. Baru nak sampai ke tebing, dibaling dengan batu, betul-betul mulut, pecah mulut dia. Mereka pun berjalan. Nabi tanya, siapa, apa dosa yang mereka lakukan? Kedua orang lelaki tadi kata, wahai Muhammad intaliq, bergerak. Akhir cerita, Rasulullah pun tanya, saya skip lah ni. Nabi pun tanya, tawaftumanil lailah, kata Rasulullah, malam ni kalian bawa aku. Ni rahsia mimpi tuan. Mimpi ni dia ada rahsia yang cukup besar. Nabi kata, malam ni kamu bawa aku datang ke tempat-tempat ni. Ceritakan kepada aku siapakah orang-orang yang terlibat. Jadi saya sebut kat tuan-tuan 4. Yang pertama, orang-orang yang terlentang kemudian dibalingkan batu, pecah mukanya. Mereka itu adalah mereka orang-orang yang didatangkan oleh Allah ilmu dan Quran, tetapi tidak mengamal dan tidak menyebarkannya. Tuan-tuan tengok hadis yang cerita tentang ulama ni tuan-tuan, takut sangat dahsyat. Orang-orang yang Allah bagi ilmu, tak semua orang Allah bagi ilmu tuan, alim, tetapi tidak menyebarkannya dan tidak mengamalkannya, memang siap. Dalam neraka pun ada sekumpulan ulama su, ulama jahat yang tidak mengamalkan ilmu mereka, yang munafik, yang disiksa. Ketika ulama-ulama su dan munafikin ini disiksa, ahli neraka lain datang berhimpun, kata Rasulullah. Kerana ahli-ahli neraka lain ingat mereka ni teruk dah, rupa-rupanya ada lagi yang teruk. Siapa tuan-tuan? Yang ada ilmu agama tapi tak amalkan. Siap. Ahli neraka lain, kata Rasulullah, berhimpun dalam neraka, mengurumuni, bukan tiap-tiap hari, kali itulah, sebab tengok teruk sangat kena. Apa kalian buat?
tanya ahli neraka lain, maka jawablah ulama-ulama munafik ni. Wal'iyadzubillah. Dia berkata, dulu kami diberikan oleh Allah ilmu, tetapi kami tidak sebarkan dan kami tidak amalkan. Di barzakh juga kena, iaitu dihempapkan muka mereka, kecai, sambung balik teruk. Barzakh habis, sambung dalam neraka pula. Okey, satu. Yang kedua, yang pegang pisau tadi, dia pegang pisau, letak sebelah sini, tarik sampai ke leher, letak sebelah sini pula, tarik sampai ke leher, tergantung-gantung pipi kanan dan kiri dia, kemudian sambung balik. Nabi kata mereka ini ialah mereka yang banyak menipu ke satu tempat, dan kemudian tipuan yang dia buat dibawa sampai ke timur dan barat. Banyak tak zaman ni? Banyak. Sekali klik ya, satu share saja, 1000 orang tengok. Satu je menipu, betul-betul menipu. Satu je, tapi share juga. Jenis suka share ni, tak mau ketinggalan, nak jadi orang pertama yang share, yang sebarkan benda tu. Sah benda tu tipu. Sekali dia share, 5,000 orang tengok. Nabi kata manusia ni. Dulu bila Nabi sebut ni, orang-orang yang menipu ni, kemudian tipu yang dia buat tu tersebar, kita macam mana nak tersebar sampai ke barat dan ke timur? Hari ni kita faham. Wal'iyadzubillah. Jaga-jaga nak share apa sekalipun berita. Di zaman ini lebih selamat tidak berkongsi cerita ataupun apa-apa maklumat daripada berkongsi, kerana lebih banyak yang palsu dan fitnah daripada yang benar dan betul. Nabi kata fatablughu bihil afaq, menipu dan dibawa daripada barat sampai ke timur. Tipu dia. Dengan satu orang share, satu semenanjung boleh tengok benda hak dia share yang tipu tu. Bukan 2,000 kan, bukan 5,000, 500,000 orang tengok berita palsu itu. 2, 3, sungai darah tadi. Nabi kata fahum akalatur riba, orang-orang yang makan riba. Banyak tak zaman ni tuan? Banyak. Semua urusan pinjaman dengan bank konvensional yang bukan Islamic bank, kesemuanya riba. Kesemua urusan pinjaman, loan, kereta dan rumah dengan bank konvensional, semua riba. Berapa ramai terlibat? Puluhan juta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Riba antara yang azab yang Allah, yang Nabi selalu ulang. Ni hadis ni sahih, riwayat Bukhari. Hadis ni sahih juga tentang riba. Dan keempat disebutkan oleh Rasulullah, iaitulah yang berada dalam rumah api tadi. Lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang telanjang mulat. Apabila api itu marak sehingga kebumbung, maka terumbang ambinglah, termelantun-melantunlah orang yang di dalam tu, duduk di atas. Mereka itu kata dua orang malaikat. Dua orang tu adalah malaikat. Mereka itu kata para malaikat adalah penzina-penzina di kalangan umatmu wahai Muhammad. Bila duduk dalam alam barzakh, dua alam, raudatan min riyadil jannah, taman syurga dengan lubang neraka, maka di dalam taman syurga, dulu saya pernah sebut, bila duduk dalam barzakh tuan-tuan, boleh berjumpa dengan orang lain. Ni semua ada dalil akan berjumpa dengan orang lain, kecuali penduduk di taman syurga tak boleh berjumpa dengan penduduk di lubang neraka, dan penduduk lubang neraka takkan melihat penduduk di taman syurga. Dengan di akhirat beza sikit. Tuan-tuan faham tak ni? Di alam barzakh, yang duduk di taman syurga, bukan syurga lagi, alam barzakh, di taman syurga, dia tak boleh pergi tengok orang yang duduk di lubang neraka. Yang diseksa di lubang neraka tak boleh pergi tengok di sini. Adapun di akhirat nanti, di akhirat kelak, berdasarkan dalil daripada Quran sendiri, penduduk syurga boleh menziarahi penduduk neraka.
Boleh pi ziarah. Bawa bekal tak boleh. Bukan saya buat lawak. Ketika penduduk neraka minta bekal makan dan minum daripada ahli keluarga mereka yang menziarahi mereka, kawan-kawan mereka yang menziarahi mereka, yang kenal, minta makanan, minta minuman, maka menjawab penduduk syurga, sesungguhnya Allah mengharamkan makan dan minum itu kepada penduduk neraka. Tapi dalam alam barzakh lain. Alam barzakh siapa tak boleh ziarah siapa. Cuma di taman syurga boleh berjumpa di antara satu sama lain. Sebelum nak berjumpa di antara satu sama lain, ketika mana jasad kita dikebumikan, orang pun balik, dia sebenarnya balik ke tak balik, malaikat Munkar dan Nakir tetap akan datang. Berapa tempoh dia? Nabi sebut dalam satu hadis sahih, sekira-kira selepas seseorang itu dikebumikan, malaikat Munkar dan Nakir akan datang sekira-kira seekor kambing disembelih, dilapah dan dibahagi-bahagikan dagingnya. Berapa tuan? Sejam lah, kita kata lebih kurang sejam lah. Sembelih, lapah, bahagi sampai habis 1 jam. Selepas tempoh itu, kata Rasulullah, maka akan turunlah ketika itu Munkar dan Nakir. Nabi pernah duduk di kubur seorang sahabat. Nabi duduk. Ni dalil boleh duduk. Kalau tuan-tuan Baqi', tentera Saudi dia jaga dalam kawasan Baqi' tu. Kan, kita pi duduk bukan nak sembah, duduk sunnah. Dia suruh bangun. Kan, dia jokah daripada jauh, dia mau bangun. Bid'ah, syirik, Wahabi. Kan, biasa. Rasulullah pernah duduk di sisi kubur seorang sahabat sehinggalah malaikat Munkar dan Nakir datang. Hadis tu tak sebut sehingga malaikat Munkar dan Nakir datang, tetapi hadis tu sebut Nabi duduk di sisi kubur seorang sahabat, dan selepas satu tempoh Nabi sebut minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan untuk saudara kalian menjawab, kerana sesungguhnya sekarang dia sedang disoal oleh Munkar dan Nakir. Nabi kata fa innahu al-ana yus'al, sekarang sedang disoal. Pakat-pakat minta Allah Taala ampunkan dia, Allah Taala mudahkan lidah dia. Nampak tuan? Maksudnya dalam tempoh tu kita balik ke kita tak balik ke, Munkar dan Nakir tetap datang. Nabi kata sekarang dia sedang disoal, pakat-pakat minta dengan Allah. Apakah doa-doa orang-orang beriman yang lain boleh membuatkan seseorang itu diangkatkan azab kubur oleh Allah SWT? Jawapannya, ya. Ketika ramainya orang-orang saleh yang mendoakan orang si mayat yang sedang berada di bawah sana. Bila ramai orang-orang saleh yang mendoakan jenazah yang sedang berada di bawah sana, kata Rasulullah, boleh diangkat azabnya. Bahkan Nabi sebut lagi dia punya jumlah dia. Nabi sebut jumlah berapa ramai orang yang berdoa yang boleh angkat tadi. Saya tak ingat, saya tak pasti, tapi tidak melebihi 100 orang. Hadis tu hadis sahih, Nabi sebut jumlah tu. Ada lingkungan berapa sekian-sekian, dalam 70 60 orang Nabi sebut, apabila seramai itu orang saleh yang mendoakan, maka diangkat azab dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sekali tuan-tuan, di dalam alam barzakh, mereka yang hidup di sana, ada sekumpulan yang dia mati tapi dia tidak duduk di barzakh, tetapi mereka tinggal di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau. Hadis ini juga sahih, iaitulah mereka yang mati syahid. Allah Ta'ala ambil roh dia, letak dalam burung yang berwarna hijau. Besar mana burung wallahu a'lam, letak roh dia dalam tu. Sejak daripada dia syahid 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, sampai ke malam ini, roh para syuhada sedang berlegar-legar di dalam syurga, kata Rasulullah, ke mana sahaja yang dia nak pergi. Tapi belum dapat nikmat.
Tak nikmat boleh tengok syurga pun dah cukup dah. Itu dah lah. Sampailah Israfil tiup sangkakala yang kedua nanti, barulah mereka ni kembali turun mai dan berimpun beramai-ramai di padang mahsyar. Mahsyar tetap wajib dilalui walaupun mati syahid. Allahu Akbar. Duduk dalam syurga dah. Tapi tak boleh lagi buah-buah syurga, minuman syurga, bidadari, istana, itu tak boleh lagi. Tasrahu fil jannah kama tasha. Mereka berlegar-legar, burung-burung hijau ni yang membawa ruh syuhada. Nah, adapun yang lain di satu alam yang bernama barzakh. Bolehkah satu roh itu bertemu dengan roh orang yang masih hidup? Jawapannya boleh. Yang ni dalil Quran. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra. Itu ayat dia. Saya ingat yang tu je. Itu ayat dia. Roh orang yang telah berada di alam barzakh bolehkah bertemu dengan roh orang yang hidup? Ya, boleh. Dalil Quran. Kan ah? Ni yang tak pernah dengar kan, yang belum pernah dengar. Boleh berjumpa dengan syarat orang yang hidup tu dia lena lah. Kan, kalau tak lena macam ni dia jumpa, yang tu perbahasan lain lah, no? Ketika dia lena, ruh dia pun keluar bertemu dengan ruh orang yang telah pun meninggal. Setelah bertemu dengan apa yang diizinkan oleh Allah, maka Allah pun sebut dalam Quran, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah akan pegang ruh orang yang telah mati tu, wa yursilul ukhra, dan Allah akan lepaskan untuk ruh orang yang masih hidup untuk dia balik ke dalam jasad tuan dia. Sebab tu tuan-tuan, ada ratusan cerita tentang mimpi-mimpi Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Beratus cerita-cerita yang sahih tentang bagaimana mereka bertemu. Antaranya Al-Imam Syafi'i, mimpi dia yang masyhur, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Nabi sampaikan salam kepada Imam Ahmad ibn Hanbal yang ketika itu disiksa di dalam penjara. Banyak lagi lah cerita sahabat dan sebagainya pun banyak. Seorang sahabat meninggal dunia, baju besi dia dicuri oleh seseorang. Kemudian sahabat yang meninggal ni, roh dia bertemu dengan sahabat yang hidup. Dia beritahu baju besi dia dicuri di tempat sekian. Maka sahabat yang hidup ni keesokan paginya dia pun pergi ambil, jumpa baju besi tadi. Banyaklah. Yang tu sabit dengan hadis yang yang sahih. Jadi itulah kehidupan di alam barzakh yang saya dan kita semua akan pergi satu hari nanti, insya-Allah. Dan orang-orang yang soleh disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang soleh tuan. Ayat ni terakhir untuk malam ni. Seminit. Allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Mereka yang mengucapkan Tuhan kami Allah waktu hidup. Macam kita hari ni. Rabbuna Allah. Kita percaya, yakin bahawa Tuhan kita ialah Allah. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Istiqamah dengan ibadah, istiqamah tinggalkan maksiat. Sebagai seorang Muslim, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika mana hari dia mati, malaikat datang dengan rupa yang berseri-seri, bersih muka, memancar-mancar muka malaikat yang datang. Apa malaikat kata? Ketika malaikat tarik nyawa dia pelan-pelan, malaikat kata, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan bimbang, jangan risau. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan syurga yang nanti Allah akan tunjuk dan berikan kepada kamu. Malaikat bukan sahaja datang dengan rupa yang berseri-seri, bukan sahaja datang dengan perkataan yang elok, bukan sahaja datang dengan keadaan yang begitu indah, tetapi juga malaikat pujuk kita yang nak tinggal dunia ni. Tuan-tuan, kita risau anak kita, kita risau keluarga kita, kita risau itu dan ini. Malaikat kata tak apa, jangan risau. Anak kamu jangan risau, perniagaan kamu jangan risau, isteri kamu jangan risau. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan uruskan mereka.
Janganlah kamu risau, janganlah kamu takut, dan janganlah kamu sedih. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk menuju ke alam barzakh. Sekian dulu untuk malam ni, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Tuan-tuan jangan lupa tabung yang pihak masjid sediakan untuk masjid sekolah kami. 2 bangunan sedang rancak didirikan. Alhamdulillah, duit pun dah ada. Dan sekarang bangunan yang ketiga, iaitulah masjid. 1 juta ringgit belum ada. Belum ada. Malam ni punya kutipan insya-Allah untuk didirikan Masjid Al-Habibul Mustafa. Habib Mustafa tu Rasulullah lah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, pengumuman saya malam ni, saya kumpulkan pewakaf-pewakaf bulanan. Mereka boleh daftar nama sekejap lagi di depan ni. 3-4 kertas akan diberikan ke muslimat, dan 3-4 kertas akan diletakkan di sini. Tulis nama dan nombor telefon. Sesiapa yang rasa nak wakaf untuk pembangunan kami punya kompleks, ada banyak lagi bangunan, ada 7-8 bangunan lagi, boleh daftar sebagai pewakaf bulanan. Nak daftar sebagai pewakaf bulanan selama setahun, bukan selama-lamanya tuan. Setahun je kan. Dia nak bagi sebulan 50 ataupun sebulan 60. Kita dah ada 1000 orang pewakaf. Daripada Terengganu kita ada 250 orang. Satu grup. Saya himpunkan semua nama ni beserta nombor telefon mereka, duduk dalam satu grup. Dalam tu kita selitkan dengan tazkirah, ada video-video ringkas saya, kemudian ada perkembangan tentang pembangunan akademi. 250 dah orang Terengganu. Malam ni saya lancarkan di sinilah. Siapa nak, siapa yang rasa ni GST tak ada dah tuan lepas ni. Duit banyak minyak RM1.5 kan. Muhung ke tak tahulah, harap tak muhung kan. Insya-Allah betul lah. RM1.50 depa janji. Tunggu 100 hari dilaksanakan. Jadi banyak lebih tu kan. Kita tak tahu lepas 2 bulan kita menganggotai pewakaf bulanan untuk sekolah saya ni, Allah ambil kita. Niat setahun, maka Allah bagi setahun. Boleh mai bagi nama di depan kan. Bagi nama dan nombor telefon sahaja. Lepas tu tiap-tiap bulan dia bank in lah. Setiap bulan dia bank in, dan dia boleh tengoklah perkembangan akademi itu. Kita masukkan setiap minggu kita masukkan perkembangan akademi kan. Jadi boleh buat demikian insya-Allah lepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.